Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, so hari ni kita nak masuk bab yang terakhir iaitu bab 9 bumi. Okey, kita nak tengok dahulu 9.1 sistem dan struktur bumi. Baik, apakah komponen utama bumi? Ada 4 komponen utama bumi iaitu hidrosfera, atmosfera, biosfera dan juga geosfera. Okay, kita tengok satu persatu. Hidrosfera adalah zon air, kolam, laut, tasik, sungai, air yang terperangkap dalam ais, air bawah tanah, wap air dalam udara. So itu semua adalah hidrosfera. Seterusnya adalah atmosfera. Atmosfera adalah udara yang berada di sekeliling kita. Nanti cikgu akan ceritakan tentang atmosfera dengan lebih lanjut. Seterusnya biosfera. Biosfera adalah zon hidupan. Contohnya haiwan, tumbuhan, manusia dan juga mikroorganisma, benda-benda seni. Yang terakhir ialah geosfera iaitu zon batuan dan juga tanah. Sekarang kita nak tengok stratifikasi atmosfera. Atmosfera sebenarnya terdiri daripada 5 lapisan. Lapisan yang pertama adalah troposfera iaitu daripada bumi kita. Ketinggian dia ke atas adalah sebanyak 13 km. So di troposfera adalah tempat di mana hidupan bernafas. Seterusnya, ia juga adalah tempat untuk angin bertiup, tempat untuk belon udara panas terbang, dan juga menjadi tempat di mana pembentukan awan, salji dan juga hujan berlaku. So semua ini berlaku di troposfera. Baik, seterusnya lapisan yang kedua adalah stratosfera. Stratosfera iaitu ketinggian dia 13 hingga 50 km dan dia sesuai untuk kapal terbang. Penerbangan kapal terbang sebab kat kawasan ni dah tak ada awan. Seterusnya dia juga ada lapisan ozon. Lapisan ozon kita berada di stratosfera. Lapisan ozon ini penting untuk melindungi kita daripada sinaran ultraungu yang berbahaya kepada kesihatan kita. Tapi malangnya sekarang ni disebabkan oleh penggunaan racun serangga, penggunaan peti sejuk, penggunaan aircon, menghasilkan klorofluorokarbon CFC yang mana boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Lapisan yang ketiga adalah mesosfera iaitu 50 hingga 80 km ke atas. Dekat kawasan ini berlakunya penghancuran dan pembakaran meteorit. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfera atau juga dikenali sebagai ionosfera. Ketinggian dia adalah 80 hingga 480 km. Kenapa kita panggil dia ionosfera? Sebab dia mempunyai ion-ion. Di mana ion-ion ini dapat memantulkan gelombang radio. Selain itu, dekat termosfera juga terdapat aurora. Aurora, cantik tak? Ini adalah jalur cahaya yang berwarna-warni. Seterusnya di lapisan yang terakhir kita ada exosfera iaitu 480 km dan ke atas. So apa yang ada dekat exosfera? Yang pertama, dia ada gas-gas yang ringan seperti helium dan hidrogen. Dan yang kedua, dia ada, apa ni? Kamu kenal tak? Ya, ini adalah satelit. Satelit yang membolehkan kita menerima panggilan telefon, kita melihat siaran televisyen. So satelit ini berada di exosfera. Baik. So ini adalah 5 lapisan atmosfera kita. Apa hubungan tekanan udara dengan altitude? Altitude ni maksudnya ketinggian. Bermula daripada troposfera yang paling rendah tadi, lapisan paling rendah, hingga ke stratosfera, lapisan yang lebih tinggi. So altitude dia bertambah, ketinggian dia bertambah. Apabila ketinggian dia bertambah, maka tekanan udara dia rendah. Sebab apa? Kat sini udara dah kurang. Jadi tekanan udara rendah. Maka kita akan rasa sukar untuk bernafas. Dan kat sini juga suhu dia rendah. Sebab itu kalau orang yang daki Gunung Everest, dia kena pakai pakaian yang tebal dan dia kena bawa bekalan tangki oksigen. Seterusnya
kita dah selesai bahagian udara, kita nak tengok pula stratifikasi dalam lautan. Okey, so macam mana lautan kita pula, ada berapa lapisan? Lautan kita ada 3 lapisan. Yang pertama adalah zon permukaan, di mana zon ini sangat cetek, jadi cahaya boleh menembusinya. Maka dia sesuai untuk habitat tumbuhan. Okey, selain tumbuhan ada jugalah ikan-ikan yang kecil, lepas tu kita ada ikan lumba-lumba, okey, di kawasan ini. Okey, zon yang kedua adalah zon senja. Ataupun dalam buku teks kamu, dia tulis zon tengah malam. Okey, jadi kamu kena buat pembetulan sebab sudah keluar errata. Okey, zon senja, bukan zon tengah malam. Okey, boleh? Okey, so apa yang ada di zon senja? Apa yang ada adalah, dia ada sedikit sahaja cahaya ataupun tak ada cahaya. Maka dia tidak sesuai untuk tumbuhan. Okey. Jadi dia menjadi habitat untuk haiwan laut yang lebih besar. Contoh dia, ini adalah sotong gergasi, okey. Sotong gergasi ataupun sotong raksasa dan juga pelbagai spesies ikan paus. Okey, boleh? Okey, seterusnya zon yang ketiga yang paling dalam adalah zon gelap. Okey. So dekat zon gelap ini dia amat dalam, jadi tiada cahaya yang boleh sampai. Okey? Jadi kebanyakan haiwan kat sini dia mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Okey, so contoh dia macam ikan ikan yang ini, kemudian yang ini, okey, badan dia bersinar dalam gelap. Okey, seterusnya kita nak tengok taburan air di bumi kita. Okey? Kat sini kita ada sungai, tasik, kolam, kemudian mengalir juga ke laut. Okay, jadi ini kita panggil simpanan air permukaan dan juga simpanan air dalam laut. Okay, air ini akan mengalami penyejatan. Okay, sebab apa? Sebab ada matahari. Okay, bila dia menyejat jadi wap air, dia akan naik ke atas. Okay, kemudian dia akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus. Okay. So, itu adalah simpanan air dalam atmosfera. Okay? Jadi, bila titisan-titisan yang halus ini berkumpul, dia akan membentuk awan yang besar. Okay? Gumpalan awan yang besar. Apabila gumpalan awan itu dah berat, maka dia akan turun dalam bentuk hujan ataupun salji. Okay? Bila dia turun dalam bentuk hujan ni, dia akan masuk ke sungai, dia akan masuk ke tasik. Okay? Kemudian dia akan mengalir balik ke laut. Okay, so ini adalah simpanan air permukaan. Okay, yang mana dia turun dalam bentuk salji pula, dia akan jadi simpanan air dalam bentuk ais dan salji. Okay, air-air ini juga akan meresap ke bawah tanah. Jadi ini adalah simpanan air bawah tanah. Okay, so juga akan mengalir ke lautan. Jadi penyejatan akan berlaku, kondensasi berlaku, kemudian dia jadi awan. Awan turun balik, kemudian dia akan berulang-ulang proses yang sama. Okay? Sebab itulah dikatakan bahawa air yang terkandung dalam permukaan bumi kita ni, okay, di permukaan bumi dan di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Okay, boleh? So, ini adalah kitar air. Baik, seterusnya kita nak tengok lapisan bumi kita. Bumi kita sebenarnya terdiri daripada 4 lapisan. Iaitu kerak bumi, okay, yang paling nipis ni, kerak bumi. Okay, mantel yang paling besar ni, okay, mantel. Kemudian kita ada teras luar. Ni kawasan yang putih sikit kan, ini adalah teras luar. Dan yang paling panas, okay, kat dalam ni, ini adalah teras dalam. Okay, kenapa sebelah sini, okay, gambar dia ni macam ada lapisan-lapisan dekat mantel ni. Sebab sebenarnya mantel dia terdiri daripada 3 lapisan. Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang atas ni yang warna nak hijau-hijau lumut sikit ni, ini adalah kerak bumi. Kerak bumi. Manakala yang bawah ni pula, 1, 2, 3. Ini adalah lapisan mantel. Okay, lapisan yang paling atas, yang pertama ni, okay, bergabung dengan kerak bumi, kita panggil dia litosfera. Okay. Mantel yang paling atas dengan kerak bumi, kita panggil dia litosfera. Okay. Lapisan mantel yang kedua adalah astenosfera.
Lapisan mantel yang ketiga adalah mesosfera. Okay, ini adalah teras luar, ini adalah teras dalam. Okey, so kenapa kita sesuai ataupun hidupan sesuai untuk hidup di planet bumi? Okay, sebab apa? Sebab bumi ni dia tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari matahari. Jadi suhu bumi tidak terlalu panas atau terlalu sejuk. Sesuailah untuk kita. Okey, dan di bumi juga terdapat air dan juga oksigen. Jadi kita bertuahlah sebab dapat hidup di bumi ini. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.